Hai pom bagi Hafiz Lop Oren. Support Hafid mọi người. Support Hafid lớp orange nha mọi người nhé. Mọi người Hafid nha. Đúng. Chill. Mọi người follow Hafid, mọi người follow Hải Phong nha mọi người nhé. Makasih Hai Pong ganteng. Thank you Hai Pong. Tak ada koin kot kat sini. Momoy love Oren Hafiz ya. Đúng. Mọi người lớp orange Hafid ya. Dua. @aderitas 12. Berkah selalu GIFTNYA bantu Ted. Kak Z, kat pipinya abang, thank you. Obat ngantuk apa ya Pak? Satu orang. Tidur. Orang. Một người nữa. Tidur Mbak. Đúng. Triple nhà mình ơi. Triple. Kak Zida, thank you. Kak Kuncir, makasih. Kak Mas. Triple. Kak Elin, thank you. Masih Kak Miori, thank you. Mo Eri. Kak Yumi. Kuncinya abang Kak Elin. Kak Elin, thank you. Terima kasih Kak Elin. Berkat selalu. Ya Allah, banyaknya. Kak Elin, thank you Kak Elin. Hai Pong. Thế là hết nhân 3 rồi. Thank you Kak Elin. Wow. Oh my god. Makasih Kak Yui. Apa tiba-tiba habis 5,000 ni? Thank you Aci. Hari 3 betul lah. Afi muka kaget. Mama di mana tadi Mak? Afi Alon tengok story Mama. Backstage. Hai Pong mulai pusing nih. Pusing. Sudah pusing. Oke, pusing. Kodeng Mama. Alhamdulillah. Sudah pusing. Sudah pusing. Mulai dah Hai Pong. Jangan pusing dulu Hai Pong. Pusing dulu. Complete. Kalau sudah pusing harus apa Hai Pong? Terima kasih. Cảm ơn chị Khánh Như. Thank you Cinta Azu. Cảm ơn mọi người nhá. Terima kasih. Hải Phong pulang, Hải Phong pusing. Kita settle sama-sama. Problem, okay. Hải Phong pulang rumahnya.
bye bye mọi người, keep Hafid orange lớp nha, bye bye mọi người nha. Đúng 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 đúng, orange lớp Hafid nha. Ok, Hafid ganteng loh. Bye Bye pulang rumah. bye. 10 kali api ganteng. Pulang. Oi, lagi dah. Dung. Bye bye. Noh dai lari. Gua baru nak nikah. Mama ada masalah apa, Mam? Mama duduk sini Alung. Tenangkan Mama, okey? Mama ada masalah apa? Mama duduk kat live Alung, pakai earphone. Dia dengar ni. Dalam sebuah kehidupan manusia, pasti akan ada suka dan duka. Suka dan duka. Jadi sukaran kita itu sebenarnya adalah ujian untuk kita menjalani kehidupan sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini. Secara positifnya, kalau perasan, kalau kita flashback balik pada tahun-tahun yang lepas, sebenarnya setiap tahun, setiap bulan, setiap masa tu kita ada masalah. Sebenarnya. Tapi perasan tak, tahun-tahun yang lepas, tahun-tahun yang sebelum ni, kita dah lalui dan kita dah harungi masalah yang lama-lama, yang lepas-lepas. Berarti kita tu boleh, kita tu berjaya, kita tu kuat, sebab kita dah lulus masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya. Jadi setiap ujian dan dugaan yang kita terima, InsyaAllah ada hikmah di balik semua. InsyaAllah dibayar oleh Allah SWT. Cepat atau lambat, satu hari nanti. Lagi dah nak raya kan sini. Jangan nangis semua. Sabar, Mama kena jadi orang yang kuat. Mama kena jadi orang yang kuat. Kalau macam Alung ni, Alung suka nasihatkan orang, suka bagi pencerahan dan suka bagi positive vibe
untuk bagi orang tu semangat. Sebab dalam masa yang sama, saya belajar dalam diri saya untuk saya recap apa yang saya cakap tu sebenarnya benda yang saya cakap tu sebenarnya dapat membantu orang. Dalam masa yang sama dia membantu untuk diri saya. Okey, semangat je. Right. Saya kalau ikutkan tahun ni saya sangat-sangat down. Tahun 2024 ni saya sangat-sangat down. Tapi ada satu masa tu saya duduk dalam bilik kan, saya fikir kenapa aku kena berfikir terlalu panjang ataupun berfikir terlalu serius kan, sedangkan semua benda tu dia dah atur dah. Okay, jalanan kita, apa kita nak buat, apa yang seterusnya, cuma kita ni tinggal usaha dan lalui kan benda tu kan. Jadi saya fikir tak apa, kalau ada ujian-ujian yang saya tengah hadapi sekarang ni, saya nak jalan ujian tu. Saya nak jalan ujian tu. Banyak sebenarnya saya tak cerita pun. Saya nak jalan ni dengan dia walaupun saya tahu benda tu susah ataupun sukar ataupun ya banyak liku saya nak kena terjun. Percaya ada something dia nak bagi kita nanti, dia nak bayar kat kita nanti. Coming soon. Macam tu je dalam diri. Ujian yang dia bagi tu maknanya sayang kita. Dia tahu kita mampu, dia tahu kita akan ada hikmah untuk semua benda yang dia buat ni. Macam tu lah. Okay. Macam tu. Sabar je, insyaAllah. Banyak-banyakkan berzikir, banyak-banyakkan talk with yourself. Bercakap dengan diri sendiri tu. Bila kita bercakap dengan diri kita ni, kita sebenarnya dalam masa yang sama kita tengah bagi semangat untuk diri kita. Jadi banyak-banyaklah bercakap dengan diri sendiri. Sebelum nak tidur, kenapa aku tak boleh lalui benda ni, padahal boleh je sebelum ni, padahal boleh je ni macam tu. InsyaAllah boleh pujuk diri sendiri. Yes. Latih untuk pujuk, untuk ajar diri kita untuk kuat. Kalau kita tak melatih diri kita ataupun kita tak pujuk diri kita untuk be strong people, siapa yang nak kuatkan kita? Semuanya atas diri kita. Samalah kalau satu perubahan orang tu berubah. Sebab apa? Sebab kehendak diri dia untuk dia berubah. Benda ni semua sama je konsep dia. Semua atas diri sendiri. Macam cara-cara kita nak ikut orang yang jenis-jenis macam mana, orang macam mana, mau baik, mau jahat, mau buruknya, semua atas diri kita sendiri. So, kita yang sebenarnya latih diri kita sendiri untuk be someone. Kita nak jadi orang yang sad person, so kita akan latih diri kita to be sad. Sad thing, anything all sad, semua pasal kesedihan. So, diri kita pun jadi sedih, kita pun jadi sedih. Jadi bila kita latih diri kita jadi kebal, kita akan dapat satu protection from ourselves sebab kita belajar untuk kebalkan diri kita. Macam kalau ada orang kecam kita ke, orang cakap benda tak baik ke, hari kita dah macam dah immune dah. Dia macam bodoh amat lah, kenapa aku nak kena dengar benda macam tu. Macam tu. Jadi ya, insyaAllah you will be. Ya, betul deh. Okay, kalau nak main pasal hati dengan perasaan, hati dan perasaan, okey, cuba tanya dekat hati kita. Kenapa kita rasa macam tu? Kenapa kita rasa macam ni? Kenapa? Cuba tanya. Semua benda yang berlaku, semua benda yang terjadi ada sebabnya. Mesti ada sebab. Sama ada sebab tu, dia ada dua lah terbagi pada sebab. Satu ialah kita salah faham dari segi overthinking, salah faham dari segi sebab pemikiran kita semua tak sama, berbeza. Kalau pemikiran kita semua sama, maka satu tujuan yang kita buat semua akan sama. Jadi sebab itulah dia bezakan pemikiran kita, supaya ada orang yang boleh lagi memberi tunjuk ajaran, ada orang juga yang boleh mengajar. Macam itulah cerita dia. Right.
Thank you for the warm and word, host. Macam baru-baru ni, okay, saya dapat satu berita. Kawan saya lah kan, ada lah. Okay, sekarang macam family dia tengah broken, okay, family dia tengah broke. So dia tu macam tak tahu nak buat apa, and dia tak tahu nak pilih siapa, dia tak tahu nak buat apa. Dia pun tak tahu nak bagi, maybe as a my pandangan, kita tak tahu nak bagi kasih sayang kat siapa, nak curahkan kasih sayang lepas ni kat siapa, dia akan berfikir macam tu. So I was telling him, okay, you need to be fair, both of your family, your yalah, keluarga kan. You need to be fair. Whatever happen, apa yang berlaku, you need to be fair, untuk both macam tu. Okay, so awak tak boleh nak merasa awak yang terpaling sakit, awak yang terpaling disebab mereka yang melalui keadaan tu mungkin akan lebih sakit daripada apa yang awak rasa. Jadi cuba take a time. Kalau boleh selamatkan. Kalau tak boleh redha. Okay, semua insyaAllah ada hikmah di balik semua ni. Ada yang terbaik, ada yang lebih baik mungkin. Sama lah macam kehidupan kita, seharian kehidupan kita. Betul lah, macam kita tengah kerja. Pernah tak kalian fikir waktu kita tengah kerja ni, kita tengah bekerja, sampai bila aku nak kerja ni? Pernah tak berfikir sampai macam tu? Sampai bila kita nak kerja ni je? Aku dah naik bosan main hari sama je selalu. Itulah. Sebab daya fikiran kita kadang-kadang, okay, untuk kita punya mindset, okay, pemikiran dalam kepala kita mempengaruhi semua benda tau sebenarnya. Sebenarnya mindset kita tu yang sangat penting. Mindset kita tu ialah pemikiran kita. Nak tahu tak kenapa bila Afi dulu ada belajar kelas bisnes, okay, kenapa diorang cakap aku nak kena basuh kepala Adan ni, otak dia ni, biar dia betul-betul fresh, biar dia betul-betul faham. Sebab dia nak kosongkan mindset kita, pemikiran kita pasal benda-benda yang tak guna, benda-benda yang tak bawa faedah, benda-benda yang tak tu dia nak isikan dengan benda-benda yang dia rasa boleh, satu benda tu dia rasa dia boleh buat. Daripada dia tak yakin, tak ada keyakinan, dia rasa dia boleh buat. Faham tak maksud saya? Semua tu latihnya semua dekat pemikiran je. Latihnya semua benda yang kita nak lakukan sesuatu sampai berjaya kan, semuanya start from fikir. Bila kita fikir kita boleh, pada dah masuk, dia dah serap dalam badan kita, kita pun buat. Bila kita buat, kita pun push lagi. Boleh sampai lah boleh. Kalau kita punya mindset tu dah separuh jalan, kita dah fikir tak boleh kot, tak payahlah. So jadi benda tu akan putus lah. Semuanya atas diri kita sendiri. Kita ni hebat tau sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sebenarnya manusia yang hebat tau, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni banyak kelebihan yang kita boleh buat. Kalau nak bezakan kita ni dengan kehidupan yang lain, contoh haiwan kan, binatang kan, diorang tak boleh nak berfikir macam kita, diorang tak boleh nak bertindak sesuatu macam kita, diorang tak boleh, akal tak ada semua kan. Ceramah pula malam-malam macam ni ya. Faham. Faham tak kan? Kalau bila
Saya sebenarnya tengah pegang tangan ni. Nampak? Ha. Semalam-malam. Selamat malam-malam semua. Hujan. Turunkan hujan. You keep scratching the surface for dandruff, but the problem lies deeper. Use new Head and Shoulders. Tak apa, saya sekali ceramah Those loh. 5 layers Tak adalah. to defeat dandruff and Saya tak itch. suka Get ceramah to orang. 100% dandruff-free. Untuk New saya. Head and Shoulders. New Head and Shoulders Professional. Kalau Clinically saya ceramah, proven, dia effective berjam against nanti. severe dandruff. New Head and Shoulders. Berjam nanti akan duduk kat sini. Dengarlah ceramah saya. Motivation for all, ya. Kita adalah masalah, tapi masih bisa enak di luar orang yang tak susah dapat makan. Betul. Kalau kita ni tak pernah meletakkan diri kita di suatu tahap yang kita merasa terlalu senang, terlalu selesa, maknanya kita dah lalai. Bila kita meletakkan diri kita ni di suatu tempat yang kita memikirkan pasti ada orang yang lebih susah daripada kita, maknanya kita bersyukur dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita lalui. So jangan sesekali merasa diri kita tu dah terlalu sempurna, dah terlalu perfect, dah terlalu semuanya benar. Maka kamu itu dah lalai. Ada orang lebih susah lagi dari kita, betul. Kalau macam Hafiz dah, so kita tahu kalau you guys start from zero ataupun mula daripada orang yang susah to be sampai sekarang, siapa-siapa yang ada dekat sini, you guys boleh fikir macam dulu wang belanjanya berapa sehari, segitu-gitu. Terus sekarang gajiannya berapa sebulan, segitu-gitu. Kalau lagi ceramah tambah ganteng. Mana datangnya ganteng kah? 50 sen belanja sekolah dulu. Nah, nampak? 50 sen. Loh, bagi kamu normal tak? Seseorang manusia terlalu memikirkan segala bentuk masalah. Normal. Sebenarnya, orang yang berfikir tentang masalah ni, dia seorang yang profesional daripada orang yang malas nak fikir pasal masalah. Okay, dia ada banyak konsep juga. Okay, saya ceritakan pasal orang yang memikir masalah. Orang yang memikirkan masalah tu, orang tu ialah orang yang siap sedia untuk fix segala benda-benda yang dia rasa dia nak fix. Tapi di atas kemampuan diri, sama ada dia mampu ataupun tidak. Okay, sama ada dia mampu ataupun tidak untuk fixkan. Tapi kalau bagi saya, orang memikirkan tentang masalah itu wajar. Tapi macam saya cakap juga, kita tak boleh terlalu memikirkan masalah. Bila kita memikirkan tentang masalah, kamu tu ibarat akan pergi ke satu step lagi, iaitu zon untuk terperangkap dekat dalam masalah. Bila kamu dah masuk dalam zon terperangkap dalam masalah tu, itulah yang kamu butuh, yang kamu akan mula nangis, mula pressure, mula anxiety, depress dan sebagainya macam tu. Sebab kamu merangkapkan diri kamu dalam masalah. Aku tak yang je masalah itu pun tak baik. Bukan juga. Ada jenis orang yang berfikiran terbuka ataupun luas. Okay, ignore masalah ada dua. Satu, kalau ignore macam ya udah, bodo amat gitu. Itu satu. Satu lagi, orang yang ignore masalah kerana dia tidak mahu membebankan fikiran untuk memikir masalah itu, tapi seketika dia cuba untuk mencari jalan penyelesaian untuk masalah itu satu orang ignore. So ada dua
aja gitu. Satu yang ya skip, but I'm still thinking. Kalau Hafiz dah pergi sampai ke tahap tu, Hafiz akan pilih yang skip, but I'm still thinking. Macam tu. Okay. Yang kalau yang orang lagi satu yang bodoh amat, yang langsung tak mikir, itu tergolong pada dua jenis orang juga. Orang yang tidak bertanggungjawab satu, orang yang tidak bertanggungjawab satu, ataupun orang yang dah betul-betul dah cannot move on, cannot do anything, cannot be. Aku yang pertama, just let it go. If you let it go, are you still thinking about that? Cara supaya Setiap masalah sila-sila. 50% belanja sekolah dulu. Lari dari masalah pun TK elok. banyak Bagaimana sangat. cara menghilangkan perasaan benci kepada seseorang, Dek? Macam mana? Skip penting betul. Jangan ignore saja. Macam mana? Apa tadi soalan dia? Apa tadi? Menghilangkan rasa benci pada seseorang. Betul lah. Menghilangkan rasa benci pada seseorang tu satu benda yang susah juga sebenarnya untuk kita nak adapt. Faham tak? Nak adapt. But it's just thing, let it go. Cuba redha lah. Cuba redha lah. Memang susah. Cuba redha lah. Hafiz pun pernah je di satu tahap tu, Hafiz macam cannot, tak boleh terima. Macam tak boleh terima kan keadaan tu, tak boleh terima. Tapi ya, kita tak boleh buat apa pun. Kita tak boleh buat apa pun. Let it go. Let it go. Let it go. Hafiz pun pernah je dulu ada sampai simpan satu perasaan hasrat benci, dengki dululah, lama dah ni. Tapi serius, let it go. Nothing pun. Kamu tak dapat apa-apa pun. Kalau kamu let it go, lagi best. Ikhlas. Benda tu dah jadi ikhlas. Nikmat ikhlas tu best kah? Ustaz Yesus telah makan laksa mama. Nikmat kita ikhlaskan sesuatu benda tu, sumpah demi Allah kan, best. Tenang je. Kita je tak ada masalah. Sumber rezeki masuk. Nak cakap nikmatnya kita ikhlas tu. Ya ke ya? Halus betul ke seka bisa merubah obat? Perfectly. Sangat betul. Kalau awak cakap, saya boleh ikut saya boleh ikut diri sendiri. Okay? Diri sendiri. Contoh kalau awak duduk dalam satu circle yang toksik, dan awak cakap, saya tak ikut toksik, tapi awak sentiasa mendengar toksik. Adakah benda yang awak dengar hari-hari tentang toksik itu tidak menyerap ke dalam kamu ataupun dalam tubuh badan kamu kan? Kalau awak dengar hari-hari toksik, lambat laun juga awak pun akan terikut toksik. Itu contoh.
duduk dalam circle yang halimah kan. Daripada awak orang yang biasa, awak duduk dalam circle halimah. Lama awak pun akan ada rasa satu perasaan yang malu dengan diri sendiri, kenapa tak boleh jadi macam tu. So circle kita ni memang pengikut perantaraan lah macam tu. So circle tu penting lah. Perasan tak bila orang cakap saya nak kecilkan circle saya? Okay. Alright. Contoh bayang seseorang tu ada circle yang besar. Okay. Circle yang besar ni maksudnya dia tu berkawan dengan semua jenis-jenis orang. Maupun anak-anak motor, maupun orang-orang yang hisap dadah, maupun orang-orang tua, bocil-bocil, macam tu. Berbagai jenis orang gitu kan. Itu adalah circle yang besar. Jadi kemungkinan besar pembawakan diri dia itu bisa menjadi anak-anak motor, mak rempit, ataupun pembawakan diri dia itu bisa menjadi penyakit dadah, hisap dadah sama teman-teman gitu, ataupun pembawakan diri dia itu bisa menjadi cara pemikiran orang-orang tua gitu. Jadi bila dia kecilkan circle, maksudnya dia dah jumpa one of point of their life. Mereka dah jumpa satu kehidupan dalam dirinya. Contoh, dia bergaul dengan orang-orang yang bikin bisnes. Dalam circle yang besar tadi, dia dah jumpa satu orang yang prosesnya, berkawannya ini bisnes. Jadi dia kecilkan circle-nya buat pergi ke tumpuan bisnes. Faham tak? Jadi kalau dia memilih orangnya yang contoh yang orang hisap dadah, jadi dia bilang aku mau kecilkan circle aku sama dia aja. Jadi dia terperangkap circle dia kat situ. Jadi circle ni adalah peranan untuk kita punya kehidupan juga sebenarnya guys. Jadi choosing your circle. I choose my circle this family. Ya. Kalau Kak Sarah dah pilih your circle, so this is your vibe. Macam tu. So this is your vibe. So tujuan kita dah pilih circle ni. Bayangkan. Okay, kita dah pilih circle ni. Lepas tu tiba-tiba ada orang macam berantem. Kita takkan nak tengok circle kita tu rosak. Jadi sama-sama lah perbaikan antara satu apa yang gimana. Jadi kita nak perkukuhkan. Macam tu. Jangan ngelamun host, tak adalah. Saya komen je. Saya lupa nak letak wishlist lah.